Okay, how's your assignment doing? Okay ke? Dah siap semua ke? Ada yang dah submit ke? Hello? Tinggal sikit lagi, Doktor. Tinggal sikit lagi. Belum due kan? Due tomorrow. Okay, mungkin saya akan bagikan link untuk submission dalam bentuk Google Form begitu. Alright, so esok saya akan bagikan dia punya link lah. Sebenarnya wakil bagi setiap kumpulan sahaja yang perlu perlu menghantar. Kita ada berapa kumpulan? If I'm not mistaken, we have like 17 groups, right? Okay, ada 17 kumpulan. Sebenarnya setiap kumpulan hanya seorang sajalah yang akan, wakil saja yang akan menghantar assignment. Saya tak nak you all hantar banyak-banyak. Satu kumpulan sampai 2-3 orang. Okay, satu kumpulan satu. Alright. Make sure the assignment is done in group. Maksud dia semua orang kena tahulah setiap soalan tu. Jangan you all main aside. Okay, it's okay if you want to assign the question. Ada banyak soalan tu purposely. Mungkin you boleh assign seorang buat 2 ke 3 ke begitu. Tetapi semua orang kena tahulah, kena tahu apa yang ditanya soalan-soalan tu. Right? Sebab benda tu adalah satu revision to the chapter yang terakhir tu, chapter 5, 6. Chapter 5 dan 6 kan. Alright, so pastikan you all semua kena tahu apa ni, jangan main assign dan you tak ambil kisah macam tu. Dan setiap member kena contribute, kena usaha untuk buat soalan, sebab nanti ada satu pemakahan by peer kita panggil peer evaluation. Maknanya kawan you tak tahu kawan you bagi berapa markah, so bergantung pada you punya participation dalam group tu. So maknanya you akan dapat markah peer lah, begitu. Okay, pastikan setiap member tu bekerjasama, jangan ada silent dia penumpang dia tak contribute apa-apa, dia contribute markah saja. So that's not good lah, kalau benda ni akan test you punya teamwork. Okay, alright. Okay, alright. So hari ni kita akan discuss sedikit soalan final. Sekejap saya cuba buka soalan. Sorry, tekan tak apa-apa mengizinkan ni. Okay, yang ini adalah soalan yang sebenarnya saya nak discuss. Sebelum saya discuss benda ni, saya perlu discuss saya kena buat sedikit revision saya akan masuk ini. Okay, right. Untuk chapter yang pertama, the first chapter, what we have learned so far, we have discussed tajuk yang kita dah belajar adalah ordinary differential equation, right? And then kita ada first order dengan higher order. First order. Start dengan first order dahulu, right? First order kita dah discuss there are some types of first order differential equation. So sebelum kita discuss on the technique of solving the first order differential equation tu, so kita ada on introduction, and then you want to find the first thing that you need to do is the characteristic of a linear differential equation, something like that, right? And then untuk first order ni kita nak tengok sama ada dia linear ke, dia non-linear ke, ataupun sebagainya lah. Okay, so dia ada a certain characteristic of ordinary differential equation. Okay, yang itu adalah kita start dengan the general characteristic of ordinary differential equation. Mesti saya nak cakap. So you ada ingat kan ordinary differential equation ni sebenarnya sebelum ni masa mula kita discuss tu, saya ada mention dekat you all, kita ada ordinary differential equation, kita ada partial differential equation, ingat tak lagi?
Do you still remember that? Hello? Yes, madam. Ada kan? Sekejap ya. Sorry saya bercakap tak selesa. Okay, kita ada apa? We start off with the introduction to differential equation, isn't it? Where you classify the differential equation depending on the type, order and linearity, right? Betul tak? Okay, kita start dengan introduction. Introduction. Okay, pen ni macam boleh pula dia tak smooth. Okay, so kita ada dia punya kita panggil classification dia ataupun karakteristik of a differential equation tu. Karakteristik sama ada dia kita tengok dia order. Okay, kita ada degree, dan kita ada linearity. Okay, kalau order dia melihat kepada apa? If you are given a differential equation, you want to identify what order of that particular differential equation, sama ada first order, second order, third order, kita tengok apa? On what? Dependent. Bukan. Order determined based on what? The order of a differential equation is determined by what? Based on the highest kan? Highest derivative, betul? Betul. Dah lupa dah. Of a differential equation. Okay. So contohnya contoh katalah you have dy dx plus sin x and then y equals to e to dx. So this is the first order, right? Because the highest derivative that exists in the equation is first order. Okay, first order. Alright. So this is a first order. Okay, so let's say you have okay, dy dx plus sin x and then y equals to e to dx, tapi kat sini ini first order ke second order ni? Second order. Second order ke? Or what do you think? Anyone? Ini first order ke second order ni? First order sebab ini bukan order this one is not the highest derivative. This is the power or the degree, betul? Ni first order. So this is the first order of degree 2. Okay? Alright, what's the difference between degree and order? What's the difference between degree and order? Cepat you are. Apa beza antara degree dengan order? Degree merujuk kepada apa? Power. Okay, power dia tu kuasa dia berapa. Tapi kalau order merujuk kepada derivative, right? Okay, if let's say you have about the same, right? You have the okay, to the ini saya tak nak sebut lah sebab kita bukan sebut kuasa yang kat sini. Okay, what do you think of the order of this particular equation? Is this one second degree or second order? Second order, because nampak tak? This one is different, right? This one is a first degree, first order ataupun first derivative of y with respect to x is taken to the power of 2. Okay, the degree of this particular derivative is first order adalah 2. Okay, the degree. Okay, but the order is 1. Here you have this 2 kat sini is not a power. This one indicates the second order differential equation. So you should be able to differentiate which is which, right? Between the order and the degree. Okay, how about the linearity? What does the linearity indicate? What does this linearity indicate? It indicates what?
Okay, macam mana? Okay, senang cakap macam mana tentukan linearity. How do you determine the linearity of a particular ordinary differential equation? Macam mana kita nak tentukan dia punya linearity? If let's say you are given a differential equation, you are asked whether the given equation is linear or non-linear. How would you identify this particular characteristic? Ada 3 benda kan? Right? Nak tentukan linearity ada berapa? 3 karakteristik, betul? Betul. Okay, anyone can someone please spell out what are the 3 characteristics? Dependent mas power 1. Okay, dependent saja. Ke? Dengan derivative dia. Any of its derivative. Kan? Kalau dependent saja, contohnya y saja. How about dy dx? Matters kan? The derivative matters, right? So it means that any dependent dependent or any of the derivative must be of degree one. Okay, hari ni saya nak you all jawab soalan saya. Alright. Selalu saya dah ni. Okay. What is the second characteristic if you remember offhand? Tadi degree dia kan, power dia mesti 1 kan for any of the dependent variable and any of its derivative. How about the second one? What are the other criteria that must be satisfied? Anyone? No product of the dependent variable and any of its derivative. Okay, no product of of the dependent variable. There must be dependent variable and any of its derivative exists in the equation. Okay, alright. Okay, how about the next one? What will be the third one? Let's put it here lah. Anyone? No what? Transcendental function of the dependent variable. Okay, no transcendental function. Okay, of any of the no transcendental function of the dependent variable kan? Dependent variable exists in the equation. Okay, so maksudnya apa? Contohlah contoh. Katalah kita ada dy dx plus cos y. Okay, ataupun x cos y sama juga dengan x kuasa 2. Ada transcendental function tak kat sini? Ada kan? The cos y, right? Kalau cos x okay tak? Kalau cos y ni jadi apa? Dia jadi non-linear, betul? Because of the transcendental function cos in terms of the dependent variable cos y. So this one is non-linear. Sorry. So saya nak tulis non-linear. Okay? Alright. But if let's say you have, let's say your equation is dy dx, right, plus cos x, and then you have y equals to x to the power of 2. So is this one considered linear or non-linear? Can we consider this one as non-linear? Ni transcendental function ke? In terms of the dependent variable, is it? Yes or no? No, because x is an independent variable, so it's okay to have the function in terms of independent variable. But when you have this one, the dependent the argument of the cos the trigonometric function cos ni, the argument is y, which is the dependent variable. Then it fails the third characteristic. So
we know that this particular equation is non-linear. So these are basic things that you need to know lah. And then how to verify. You are given a differential equation and you are given a function that is is claimed to be the solution function. How do you verify that the solution function, the given solution function, is a solution to the differential equation? You need to find the y2 and then the derivative of y, and then masukkan dalam equation. Make sure the equation is even. Even maksud dia satisfied lah, kiri sama dengan kanan. Okay, alright. Okay, let's take a look at this particular question, right? This particular questions. Soalan dia standard je lah. Biasanya determine whether the following statement is true or false. Justify your answer. Okay, yang pertama, the set of 2x minus 1 to xx is linearly dependent on the interval negative infinity to infinity. Okay, how do we go about buat soalan ni? Kita dah pernah buat dalam soalan soalan test hari tu kan. Alright, you can simply apply the what? The Wronskian kan? Betul tak? Betul. You all kena cakap banyak ni. Saya tekak saya sakit ni. Sekejap. So guna Wronskian macam biasa. Yang ni saya perasan masa test hari tu ada juga yang tak reti nak kira determinant kan, right? So kalau ini, this is a 3 by 3, betul? Why is it 3 by 3? Why is it 3 by 3? Why is it 3 by 3? Betul? Betul tak? Hello? Any response? Can you hear me? Okay. Alright. So ini keadaan yang biasa lah. You nak dapatkan dia punya jawapan tu kan. You all hanya perlu cari dia punya Wronskian tu. So you differentiate lah 2x jadi 2. Nampak tak dekat sini? You differentiate SK 40. Okay. If let's say any one of the rows tu yang ada that contain the most 0 tu, right? So you boleh expand along that particular rows or that particular column. Tak semestinya you expand 2x1 kalikan dengan determinant 2100 tolak 2x kali 2 determinant 2100 dan seterusnya. Nampak yang paling banyak kosong iaitu you expand. Saya buat kosong kalikan dengan yang ni. Okay, tolak kosong kalikan dengan yang ni, remaining ni, right? And then tambah kosong. So 0 multiplied by any number or any function, you get 0. Okay, so we have shown that the set 2x minus 1 to x and then x are linearly dependent on the interval. Okay. Alright, yang kedua, if e to the x plus e to the power of 2x are two fundamental solution of the equation, then the general solution of the equation is apa? Y equals to C1 e to the x plus C2 e to the power of 2x. Betul ke? True or false? Hello. True or false? Nabil tak ada hari ni ke? Nabil tak ada hari ni. Tak dengar suara dia. Dia juru cakap Ada dah Nabil. Tengok orang lain tak nak cakap Nabil. Macam mana dia ni? Jadi CCTV Ada jadi apa?
Jurucakap Nabil jurucakap Okey, apa jawapan dia Nabil? Equal to 0. Apa dia? Equal to 0. Apa yang equal to 0? True. Kenapa true? Okay, kalau dia ada fundamental solution of the differential equation ni, then the the general solution of the equation is y equals to c1 e to dx plus c2. Ni true lah jawapan dia. Okay, macam how we justify that? How we justify? Macam mana nak justify benda ni? Benda dia adalah a general solution to the differential equation. So you kena cari apa? You kena cari y prime, you cari y double prime and then y triple prime, masukkan dalam ni, make sure dia akan jadi kosong. Okay? Alright. Saya tunjukkan cara je lah Alright. Okay, soalan ni, the differential equation, ni tahu cara macam nak buat ni. Satu, kalau kita nak katakan dia adalah true, sebab dia soalan ni nak memerlukan you untuk justify. Okay, yang pertama, kalau dia fundamental solution, alright, fundamental solution maknanya kita boleh nyatakan dia punya general solution dalam bentuk begini. Okay, dan nak buktikan bahawa dia adalah solution, dan you kena cari sebab kat sini ada y prime, y double prime, y triple prime. Cek y prime, y double prime, y triple prime, and then you masukkan dalam yang ini, pastikan yang belah kanan ni sama dengan kosong. Okay, right. Okay, so seterusnya untuk C, the differential equation ni is a Cauchy-Euler. Betul ke? Is it a Cauchy-Euler? Is it a Cauchy-Euler? What do you think? You all ingat tak Cauchy-Euler macam mana bentuk dia? Tak ingat Macam mana kita nak discuss soalan final kalau tak ingat. Ingat ke tak ingat? Ingat ke tak ingat? Mana tadi? Okay lah. Alright. Saya rasa tak boleh nak sebab maybe you all tak study lagi. Alright. Okay, so kita sambung balik yang revision tadi tu. Saya ingat saya nak buat soalan nombor satu. Nombor satu biasa soalan dia begini. Soalannya lebih menanyakan understanding on the concept. Alright. Okay. Cumanya disebabkan saya dah tunjuk you all soalan yang pertama ni, ini February 2021. Okay. Alright. Okay, saya just nak beritahu kat sini, kalau kita nak buktikan bahawa kita nak tentukan bahawa statement ni adalah true or false ni, sama betul ataupun tidak, you kena fahamkan macam ni. Soalan ketiga ni tanya, adakah equation ni adalah Cauchy-Euler equation? Bentuk Cauchy-Euler equation macam mana? Siapa ingat lagi bentuk Cauchy-Euler equation? Anyone still remember the Cauchy-Euler equation? Tak ingat Macam kita baru belajar beberapa minggu yang lepas kan? Betul? Sebulan lepas ke bulan. Dalam test assessment yang kedua tu, kita material untuk yang kedua tu lah maknanya you kena ada second order or third order differential equation lah. Okay, so dalam bentuk yang umum dia macam mana bentuk umum bagi Cauchy-Euler? Kalau second order dia bentuk macam mana? X kuasa 2 y double prime, betul? Betul tak? Ini homogeneous kan? Cauchy-Euler second order. Betul.
Okay. Alright, so kalau dia third order, ini second order. Kalau third order, mungkin kita boleh buat dalam bentuk A, X, to the power of 3. Dia punya, nampak tak, dia punya kuasa bagi X tu dekat coefficient of the derivative tu. Dia adalah mengikut, maknanya kuasa bagi X ni mengikut dia punya order of the Y derivative tu. Okay, alright. So you have Cx y prime plus dy equals to 0. Ini adalah third order. So kalau you compare, katalah kita punya example dalam sebutan T. So okay lah. Contoh dia berikan adalah T kuasa 3. Dia buat kat sini third derivative, kita boleh tuliskan y triple prime plus T squared y double prime plus dia ada kat sini 5t. 5t equals to 0. Okay. Yang ini adalah bentuk homogeneous Cauchy-Euler differential equation. Okay. Alright. So kalau you perhatikan dekat sini, dia ada persamaan tak dekat sini? Yang ini ada persamaan kan? Ni coefficient adalah 1. So variable adalah, yang ini X, ini independent variable adalah T. So you have T kuasa 3, ni Y triple prime, settle tak masalah. Ni pun settle sama. Independent variable adalah renti, ini X, so sama bentuk dia, B sama 1. Cuma kat sini macam mana kita nak buat kat sini? Dia tak ada Y prime, dia tak ada Y. Yang ni saya guna D. Okey lah, D ni maksud constant ya. Saya rasa saya nak guna benda lain ya, saya nak guna D. Okey, saya guna katalah sebab D tu biasa untuk operator kan. Sekejap pen saya pun buat perangai. Sekejap. Katalah saya nak letak M lah. M, Y macam tu. M is a constant. Okay, so dia bukan homogeneous Cauchy-Euler differential equation. Okay, so kita kena tengok satu lagi Cauchy-Euler. Cauchy-Euler dia boleh juga dalam bentuk non-homogeneous, right? Kita ada AX cube Y triple prime plus BX squared Y double prime plus CXY prime plus MY equals to F of T. Macam tu. Yang ini adalah non-homogeneous Cauchy-Euler differential equation. Okay, so maknanya equation yang ini, alright, equation yang ini dia tak fit dalam homogeneous differential equation, tetapi dia fit dalam apa? Dalam non-homogeneous Cauchy-Euler differential equation. Lepas ni awak kena tengok Cauchy-Euler. Boleh tengok nota semua saya dah ada kan, dah download nota on Cauchy-Euler. Okay, alright. So kalau perhatikan yang ini sama, ini pun sama, tetapi yang ini semua koefisien dia akan jadi kosong lah. Tetapi yang ini dia adalah yang ke sebelah sini. Alright. So maknanya dia adalah non-homogeneous Cauchy-Euler differential equation. So ataupun kita boleh juga classify dia sebagai Cauchy-Euler differential equation. Tapi kalau nak specific dia adalah non-homogeneous. Okay. So yang ini pun juga adalah true. The statement is true. Okay, are you all with me? Yes, doktor. Alright. Okay, saya nak cerita kenapa soalan begini. Soalan ni dia tak, kadang-kadang dia tak straightforward tau. So you maknanya bila you study nanti you kena fahamkan betul-betul konsep tu apa benda, bukan main hafal saja. You must understand the concept of each of the topik yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, justify tu penting. Kalau you tak boleh simply kata okay, this one is true, this one is false, what makes you say so? Alright, that is how we justify the differential equation. You kena
bagi dalam bentuk beginilah contohnya, macam okey, yang ini bukan this is a Cauchy Euler but not a homogeneous, but this is a Cauchy Euler of a non-homogeneous differential equation. Okey, contoh. Okay, before we discuss into that, saya nak cerita sedikit revision on the so kita dah ada introduction sedikit, dan kita fokus on the first order ordinary differential equation. Yang ni saya nak you spell out kan, apa yang kita dah belajar sebelum ni. Apa jenis yang pertama kita panggil apa? Separable variable kan, separable equation boleh juga nak sebut begitu. Yang kedua kita panggil apa? Bernoulli. Bernoulli kan? Ataupun kita panggil nak linear dulu ke apa? Kita letak linear dulu lah ya. Linear differential equation. Linear differential equation. Okey, lepas tu kita ada homogeneous kan? Betul. Okey, homogeneous ni dia lain sikit daripada homogeneous yang ni. Kalau homogeneous yang ni, mana tadi saya cerita, yang ini ada belah kanan dia sama dengan kosong, ni pun homogeneous juga, third order. Dan belah kanan sama dengan kosong. Tapi homogeneous yang ini adalah jenis first order differential equation, right? And then yang keempat tu kita ada Bernoulli kan? Differential equation. Sebenarnya nak bagi dalam bentuk kolom supaya boleh dapat perbezaan. Okey, kalau separable, macam mana kita nyatakan dalam bentuk separable? How do you present your in the general form of the separable equation tu? Okay, if let's say your differential equation can be written in the form of function in terms of x, or product of function of in terms of x, and product of in terms of katalah y. Senang cakap lah, kalau you punya variable dalam bentuk x dengan y, you may come across cases where the dependent dengan independent variable tu selain daripada x dengan y. So as long as you boleh groupkan together dalam bentuk begini, so we know that the equation is separable. Nak selesaikan macam mana kita buat? You rearrange the term, right? You rearrange the term accordingly, alright, so that you can by integrating both sides, you are able to solve for the differential equation. Yang ini adalah bentuk separable. Okay, alright. Yang kedua adalah linear. Okay, bentuk linear macam mana dia punya form dia? So you have dy dx. Kita nak mudah kita guna representation dalam x dengan y. Okay, so I have a function in terms of x, y equals to q of x, right? Ini adalah bentuk linear. Kadang-kadang, okay, dalam soalan kita dah discuss dalam assessment yang pertama sebelum ni, right? A linear can also be separable. Okay, depending on the degree of y kat sini, kadang-kadang kita boleh nyatakan dia dalam bentuk separable pun boleh. Alright. Okay, tapi kalau kita nak kekalkan dia dalam bentuk linear, so maknanya with the help of what we call the integrating factor, right? Betul tak? So this is what do we call this one? Integrating factor kan? Betul? We are able to transform the equation to we are able to solve the differential equation. Maknanya you just multiply all the terms tu dengan integrating factor, right? Okay, so you have q x f ni. So kita boleh nyatakan ni dalam d dx y and then f equals to q of x f, right? And then you integrate both sides, you akan dapat integration of q x f with respect to x, and then finally the y can be simply expressed as a function in terms of x, right? You just bring the f over to the other side. Ini dalam bentuk umum dalam bentuk yang ni bergantung pada function you lah, you masukkan dalam sini tapi nak perform daripada awal. Okay, so ini adalah bentuk linear differential equation. Okay, you perasan tak dalam assignment tu ada satu soalan yang you kena show that something is something, betul tak? Ada tak?
Perasan tak dalam soalan tu ada satu soalan yang nilai constant dia saya tak beri dalam bentuk numerical values, right? Saya bentuk dalam parameter, dalam bentuk representation, parametric representation. Ada tak? Ada. Ada. Yang tu saya sebenarnya tujuan adalah untuk test your understanding on the procedure, or concept macam tu. Okay. Kalau you boleh buktikan benda tu, maknanya you faham dah kaedah umum dia bagaimana. Okay. Alright. So biasanya student kita dia suka nak nombor. Maksud nombor dapat jawapan. So nombor jawapan. Dapat jawapan. Okay. So itu adalah satu training lah untuk you macam mana nak buktikan sesuatu itu jawapan bagi sesuatu function dalam bentuk yang lebih umum. Okay. Alright. Okay, yang ketiga kita ada homogeneous differential equation. So untuk separable dengan linear, kalau separable you faktorkan dalam bentuk begini, dan untuk linear you hanya perlu tuliskan dalam bentuk general form begini, and then you identify the p of x. From that p of x you come up with the integrating factor, dan you darabkan both side and dapatlah yang ini. Okay. Dan kalau homogeneous dia ada biasanya lah you kena tahu macam mana nak test dia punya homogeneity. Right, testing for okay, so you hanya perlu buat sama ada let's say you express the equation dalam bentuk slope function. Okay, daripada sini you boleh je tukarkan x kepada tx, y kepada ty. And then tengoklah sama ada you boleh nyatakan dia dalam bentuk t to the power of alpha f x y macam tu. Okay. Alright. Ini boleh buat kedua-dua sama ada nyatakan dia punya m dengan n, buat satu-satu pun boleh, ataupun nak nyatakan dalam bentuk slope function begini pun boleh. Dan pastikan bila you gantikan all the variable tu dengan tx atau ty, you dapat tak dalam penulisan dalam bentuk begini. You dapat maknanya adalah homogeneous. Okay, ada cara-cara lain juga. Okay, tapi yang saya pilih untuk standard one is benda ni lah, yang lain pun masih boleh diterima. Okay, for homogeneous differential equation, macam mana kita nak selesaikan soalan homogeneous? Kalau dah tahu dia homogeneous, you just let the substitution that you need to do is you let y equals to vx, and the derivative would be dy dx equals to v plus x dv dx. Yang ini. Okay. Kadang-kadang lebih mudah cara nak menyelesaikan tuliskan dalam bentuk dy dx dahulu. Mungkin dipecahkan, ada darabkan dalam bentuk total differential, ada dx, ada dy. So kalau you nak gabungkan dalam bentuk begini pun boleh, tak ada masalah. Dan you gunakan substitution begini. Alright, so hasilnya nanti the given differential equation ni akan ditukarkan kepada bentuk separable. Okay, asalnya tak separable, tapi bila gunakan substitution begini, you akan ada bentuk separable. Maknanya dia akan diturunkan dalam bentuk separable beginilah. Okay, alright. Kalau Bernoulli pula, kalau Bernoulli nombor 4, Bernoulli, you just need to identify. Biasanya kalau bentuk Bernoulli ni dia macam linear. Saya katalah dy dx plus p of x y equals to q of x. Dia ada dalam bentuk kuasa n ni kuasa something rasanya ni. Alright. Kat sini kan y kuasa n macam tu kot, kalau tak silap saya. Betul? Betul doktor? Dia ada y kat sini. Belakang dia ada y. Ya. So you identify the n ni apa. Daripada situ I just let substitution dia apa, let let u equals to y to the power of 1 minus n. Yang ni saya dah explain dalam hal tu ya. Masa kita discuss solution of the assessment yang pertama tu. Okay. Lepas tu kaedah dia I think you sepatutnya tahulah kan macam mana nak selesaikan. Yang penting dekat sini ni, yang ni kena betul. Daripada sini carilah dia punya dy dx apa.
Saya bukan nak explain in detail sebab benda dah belajar. Cuma saya nak highlightkan apa perkara yang you kena tahu. Sorry lah, pen saya ni macam dia tak smooth Lebih kurang macam ni, cari apa. Macam tu. Dan masukkan dalam differential equation tu and then you simplify lah. You kena tukarkan daripada asalnya pada dalam sebutan X dengan Y, tukarkan pada sebutan U dengan X. So nanti dia akan bertukar senangnya bertukar kepada linear ODE. Dan bila nak selesaikan linear ODE, you apply macam kaedah yang inilah. Okay, that's why sebenarnya kalau you perhatikan Bernoulli, okay, bila kita gantikan dengan U sama dengan Y kuasa 1 tolak N ni, dia akan jadi apa? Linear. Okay, lepas tu nak selesaikan linear, cari integrating factor. Okay, integrating factor. Okay, dan satu lagi, kalau homogeneous differential equation, Bernoulli differential equation, dia boleh diturunkan kepada apa? Untuk separable differential equation, right, dengan substitution. Apa substitutionnya kalau homogeneous ni? You let y equals to Vx. dy dx VR. you apply the product rule je lah kalau tak ingat. So ni saya nak nyatakan perkaitan antara Bernoulli dengan homogeneous. Okay, alright. Okay, ada lagi nak tambah. Ada satu lagi yang selalu ingat tu, kita panggil solution by substitution kan. Substitution tu tak substitution. So kalau equation tu dalam bentuk dua, yang ketiga katalah dia punya differential equation dalam bentuk dia dy dx equals to function in terms of katalah ax plus x plus by plus c. Ingat tak lagi dalam bentuk begini? Ni kita boleh tukarkan kepada bentuk apa? Separable kan? Ada kan masuk dalam test hari tu, betul tak? Kita gantikan u dengan apa? Apa gantian dia kat sini kita perlu buat? U equals to Ax plus cy plus c. Macam tu. And then carilah du dx sama apa? Du dx sama dengan a plus b dy dx kan, begitu kan? Lepas tu masukkan dekat equation tu, dia akan bertukar jadi separable equation. So ada 3 perkara yang kena ingat. Satu, Bernoulli nak tukar pada linear, you guna substitution yang begini. Okay, dan homogeneous nak tukar pada separable, you tukar gantian yang begini. Okay, dan kalau equation dalam bentuk begini nak tukar pada separable, you gantikan the expression in the bracket ni, or the argument of the function f ni, you tukarkan dia dalam bentuk linear begini, u equals to ax plus by plus c, and then dapat du dx, gantikanlah dalam dy dx, gantikan dengan benda ni. So maknanya dia akan bertukar kepada separable. Okay, right, boleh faham? Boleh faham ke? Boleh, doktor. Okay, so nampak simple tapi I really hope you boleh ingatlah benda-benda ni alright. Kita panggil reduction to separation of variables, macam tu. And then kita dah discuss juga, I think saya dah discuss juga sedikit lah. Seterusnya on the application, right? So ini adalah kaedah bagaimana nak menyelesaikan. So kita ada application. First order ODE. Okay, so ada 2 application. Yang pertama application dalam apa? Mixture problem, isn't it? Mixture problem. Okay, model dia apa? Kalau you masih ingat? Dia melibatkan single tank kan? Sebab dia first order. Kalau dia second order, dia melibatkan
2 atau lebih tank, betul? Kalau dia higher order, 2 atau lebih tank. Okay, so apa model dia? Katalah X to be the amount of salt in the tank at time T. You akan ada dx dl, right? dl dt, isn't it? Yes. Betul. Dan dia punya ni bergantung kepada yang penting adalah apa? Dia punya concentration tu ataupun kita panggil dLdt dia dekat situ tu. Yang ini selalu student tersilap. Okay, dia bergantung kepada concentration. Apa formula bagi concentration? Katalah C of T. Apa formula bagi concentration? The amount of salt present at time T divided by the volume at time T, betul? Betul. Yang menjadi masalah adalah apa? Yang ini kan, volume ni kan? Betul tak? Dia bergantung kepada ada beberapa jenis kan? Berapa case, betul? Cases. Cases. Okay, yang pertama kalau apa? Rate in sama dengan rate out, betul? Betul tak ni? So volume sama Betul. ni punya tank kan? Ni punya tank. Ini dah ada berapa larutan dalam ni? Katalah V0. Okay. So V0 tambahkan dengan apa? Katalah kat sini R in dengan R out sama. So R in minus R out. Jadi kalau dia sama, dia akan jadi apa? Kalau sama, dia akan apa? Ini akan dikosongkan, the difference. So you akan sama dengan V0. V sama dengan V0. Macam tu. Okay. Ini kes yang pertama. Okay. Kalau kes yang kedua. Kes number 2. Okay, yang masuk case number tu macam mana? R in katalah lebih besar daripada R out. Case 2 ataupun case 3 lah, sebab macam ni. Ataupun rate in lebih kecil daripada rate out. Rate out ya. So maknanya volume sama dengan apa? Volume yang asal tambahkan dengan apa? Rate in tolakkan dengan rate out, betul? Yang ni bergantung. Kalau dapat beza dia positif, so dia akan dapat V0 plus something darab T lah. Tapi kalau yang masuk ni kecil daripada rate masuk kecil daripada rate yang keluar, so you akan dapat nilai yang negatif. Yang penting dekat sini, volume at time T ni sangat penting dekat sini. Then only you can find the dLdt dekat sini. So this one is the concentration. Okay. Saya nak highlight kesilapan yang biasa student kita buat lah. Macam tu dia selalu lupa. Dia lupalah benda-benda macam ni. Okay. Dan seterusnya kita ada yang lain saya tak nak sentuh lah ya, sebab teknik dia adalah teknik linear. Macam mana nak selesaikan benda ni? Boleh guna linear differential equation dan you akan ada nak guna integrating factor dan seterusnya lah. Yang lain semua technical. Alright. So seterusnya kita ada application electric circuit. Electric circuit. Electric circuit ni apa formula dia? Dia ada dua jenis kan? Apa RL circuit? Satu lagi apa? RC. Betul? Betul tak? Betul doktor. Okey, kalau RL, siapa ingat lagi formula dia apa? RC, siapa ingat lagi? Okey, siapa ingat lagi? Ingat tak lagi? Voltage drop across apa? Across inductor ni. Cepat. Oh, itu yang L darab di dt tambah Ri. Kan? Betul.
Betul. So you akan dapat L didt okay. Kalau RC siapa ingat? RI RI macam biasa apa nama dia punya representation, resistance setarakan dengan over C. electric apa dia punya current RI, lepas tu Q over C, betul? Betul ke? Betul. Okay, macam mana dapat relationship ni? Ada macam-macam merbah pula. Ada Q, ada R, ada I, ada C. Macam ni, kita tahulah ada punya dependent variable dia adalah I. Yang lain-lain tu constant. T adalah independent variable. Kalau yang ni, apa yang kita nak tukarkan? R darab dq dt. R equals to what? R equals to dq dt kan? I, current. The change in the charge akan produce current, betul? Betul tak? Ni betul tak ni? Betul, madam. Okay. Alright, so ada dua model. Okay, electric circuit dengan RC circuit. Kaedah dia, you boleh guna linear differential equation. Actually kalau you perasan kalau dia punya electromotive force tu adalah constant, then you boleh juga apply apa ni, separable equation. Boleh je, tak ada masalah. Okay, ada yang kreatif tu dia guna separable, lagi senang. Okay, tapi bergantung pada function, kadang tak jadi. So you kena be careful lah, kena hati-hati. Okay, right. So hopefully saya tak ada tertinggal benda lain lah untuk yang first order ni. Make sure kalau ada, mungkin ada tertinggal mana-mana lah, tetapi these are some basic things that you need to know when you discuss the first order differential equation. Kalau second order, sebetulnya kita ada higher order, right? Higher order. Bukan saya. Higher order. Higher order differential equation. Okay, so introduction biasalah. So biasanya the general form of the higher order differential equation ni, okay, so kita bagi dua, satu yang homogeneous ordinary differential equation. We are talking about higher order, bukan first order homogeneous first order lain. Okay, tu kita ada non-homogeneous. Okay, kalau homogeneous ni sama ada dia Cauchy-Euler ataupun dia bukan Cauchy-Euler. Kalau yang biasa punya, katalah kita we're talking about second order tu, kita ada apa? AX squared plus B, bukan AX squared, AY squared, right? With constant coefficient. So we have AY prime BY plus CY equals to 0. Yang ini bentuk umumnya tak apa. Satu lagi homogeneous ordinary differential equation. Satu lagi kita ada homogeneous Cauchy-Euler differential equation. Bentuk dia macam mana? Ingat lagi tak? A X Y prime plus B Y, sorry, B Y, ini A X, sorry, sepatutnya double B X Y prime plus C Y equals to 0. Ni bentuk apa ni? Equation apa ni? Ini equation apa ni? Ingat lagi tak? Saya sebut tadi, Cauchy-Euler kan? Betul? Yang ini adalah differential equation with constant coefficient. Okay, you boleh refer dekat satu slide saya tu yang saya bezakan antara dua ni kan, ingat tak? Saya ada cerita pasal dia punya apa? Dia punya characteristic equation kan?
Saya sebut characteristic equation lah. Characteristic equation dia apa? Ini adalah A, ini CH characteristic equation. Kita ada apa? A K squared plus B K plus C equals to 0, betul? Ini characteristic equation dia apa? Ni Wan? Betul? Betul tak you all ni? Betul. Yang ini yang selalu student tersilap ni sebab apa? Sebab dia treat Cauchy Euler sama macam yang apa, differential equation with constant coefficient, right? So beza kalau yang biasa bentuk begini kita ambil terus punya coefficient. Okay, bentukkan dia punya characteristic equation. Tapi kalau Cauchy Euler, the characteristic equation ada sedikit kelainan kat sini. Coefficient bagi K ni adalah B tolak, nilai B ni tolakkan dengan A baru dapat coefficient. And then you faktorkan lah. Okay, depending on the root of the corresponding characteristic equation ni. Okay, kalau root dia, katalah root yang pertama adalah real and distinct. Okay, so maknanya dia punya K dia sama dengan apa? Katalah K sama dengan K1, K2. Okay, what will be the solution kat sini? Y equals to C1 e to the power of K1x kan? Betul tak? Betul. How about the Cauchy Euler? Anyone? Betul? Dia asas dia apa? Y sama dengan, kalau Cauchy Euler asas dia adalah Y sama dengan, saya letak asas dia. Dia punya basic dia adalah Y equals to Kx. Sorry, tak nak guna K. Pen saya ni buat hal. Okay, kita buat. A besar lah. A besar. X to the power of K. Macam tu. Kalau yang ini, asas dia Y equals to E to the power of Kx. Gitu. Beza antara dua tu. Okay, cepat you all. Saya mungkin tak sempat nak discuss semua, tetapi at least you kena tahulah antara dua tu. Okay, lagi apa? Kalau the roots roots are what? Real and Distinct. Repeated lah. Repeated. K equals to K1 macam tu. So Y sama berapa? C1 e to the power of K 1x plus situ X. bergantung pada variable dia. Kalau kena T lah ni semua jangan campur-campur. Ada T ada X, pening lah tu orang. K1x, alright? And then how about the Cauchy Euler? C1 x to the power of K1. How about the second term? Kalau yang pertama, yang jenis yang pertama ni kita darabkan dengan X. Betul tak? Kalau Cauchy Euler, didarabkan dengan apa Pak? Tak ingat? Tak ingat ke? Betul tak? Darabkan dengan log X. Betul kok doktor. Okay, can someone please buka balik nota? Ada siapa-siapa boleh buka nota? Boleh tengok betul ke tak betul ni? Ada? Siapa yang dah terbuka? Do you have the notes with you? Khalid, ada note tak? Ada. Betul tak nak Khalid macam ni Natal? Betul. Okay, alright.
So yang ini biasanya kesilapan dekat sini lah pastikan kalau kau cek Euler okay, the final exam is an open book maknanya walaupun open book you must know what's going on jangan main copy paste macam tu je. You mesti faham faham apa you buat. Okay, final must juga DL. Right, dan satu lagi tentang final exam please kalau boleh memang sepatutnya jangan meniru kawan lain punya jawapan. Okay. Sebab dalam test mungkin saya macam perasan ada soalan macam pelik cara ini, tapi mungkin saya tak boleh nak detect sangat, tapi dalam final exam kita ada 2-3 kali layer untuk ni, so make sure you don't copy your friends, no discussion whatsoever between friends and between colleague ataupun dengan orang lain. Okay, semua nak tahu kita ni masing-masing seorang yang jujur dan amanah. Masa final exam kita tengok macam mana. Kalau masih dia jeling-jeling, dia tanya-tanya kawan-kawan macam apa kata copy kamu punya kerja, claim to be yours, then you are cheating yourself lah, bukan cheating orang lain. You are actually cheating yourself. Actually kita sendiri yang tahu kita ni meniru atau tidak, kita sendiri boleh jawab. Okay. Alright, so kalau boleh apa yang you buat tu biarlah ada kepekatan sebab benda kita nak kekal lama insyaAllah. Alright, okay. So this is the higher order differential equation. Saya buat teruslah yang homogeneous ordinary differential equation ni, saya consider terus dua jenis. Yang biasa punya differential equation with constant coefficient, the other one is a Cauchy-Euler differential equation. Kalau non-homogeneous, okay, remember non-homogeneous, hopefully you all masih lagi ingat non-homogeneous differential equation, the general form takes the what would be the general form of let's say nth order non-homogeneous differential equation. Katalah isap n lah, saya guna isap n, tak nak guna kuasa begini. Ini kalau yang saya bahagi pada dua bahagian lah, ataupun kalau nak buatkan dalam bentuk constant coefficient, dia akan jadi y dalam bracket n. Kalau dalam bracket n dia merujuk kepada kuasa ataupun power ataupun derivative. Anyone? Okay, apa beza? N tu dalam bracket dengan N bukan dalam bracket? Hello? Dia faham tak saya cakap apa ni? Kalau yang dalam bracket untuk derivative. Betul. So jangan confuse Dia yang tak ada dalam bracket tu hanya sampai setakat apa? Prime. Okay, selepas daripada itu kita tak guna 4 prime, 3 prime, 5 prime, tak ada. Okay, so kita akan guna dalam bentuk yang paling kecil adalah y prime, y to the power 0. Ini y tak ada prime, maksudnya y yang asal lah. Okay, y yang asal. Okay, dan kalau yang ini y prime, dia kata A1 y prime, lepas tu A2 tambah A2 y double prime tambah A3 y triple prime. Lepas tu kita guna nombor biasa tetapi you put it in a bracket. So this is a non-homogeneous differential equation. Okay, siapa boleh bagi tahu kat saya berapa teknik yang boleh digunakan untuk selesaikan? Techniques of solving higher order differential equation, ordinary differential equation. Yang pertama guna apa? Method of undetermined coefficient. Okay, so ada berapa ni? Variation parameter. Kita start dengan mula-mula sekali sebelum variation parameter. Method of Superposition. Yes, superposition Principle. principle. Okay, lepas tu another method of undetermined coefficient. Okay, apa nama dia?
Yang awak suka sangat ni. Annihilator. Dia macam alat alligator sikit kan. Annihilator approach. Betul? Okay, yang ketiga guna apa? Kan, variation of parameters betul? So terpulang pada you nak guna teknik mana, tapi bergantung pada soalan ni. Jangan main suka pilih je tu. Kalau soalan tak cakap apa-apa, you suka je, pilih je mana you sesuai. Okay, tapi ada juga yang function yang differential equation tak sesuai guna variation of parameters. Ada function yang tak sesuai guna superposition principle ataupun annihilator. Okay, sebab dia punya ni terhad kepada beberapa jenis function saja. Tapi kalau variation of parameter ni boleh je guna untuk any types of differential equation. I'm not going to explain to you in detail how we go about solving the differential equation using each one of this method. You boleh refer sendiri pada nota. Cuma saya nak highlightkan beberapa teknik yang you all boleh consider untuk selesaikan. Okay, yang paling versatile adalah the last one, which is the variation of parameters. Okay, so kena tahu step satu ni. Saya tak ada nak ngajar balik benda ni. You kena tahu benda-benda ni. Saya nak highlightkan apa yang perlu tahu. Okay, sebelum tu kalau kita diberikan satu function, nak cari function yang solution function yang kedua, kita guna teknik apa? Teknik apa? Teknik of what? Hello, teknik apa kita panggil? Reduction? Order. Okay, apa guna teknik ni? Reduction of order. Apa gunanya ni? Siapa nak cerita sikit? Nabil lagi. Nabil, tak apalah Nabil. Salah tak apa Nabil. Nanti pass je kat kawan-kawan siapa yang boleh jawab. Apa guna teknik reduction of order ni Nabil? Apa guna dia? Apa guna dia Nabil? Untuk reduction dia punya order. Untuk guna apa? Given y1 in terms of x and find the second one. Find two, isn't it? Itu reduction of order. Okay, yang ini you boleh apply straight away kan, betul tak? Using the formula. What's the formula? Anybody knows? I think everyone knows, right? Anybody still remember benda ni? Okay, now without looking at your notes, can someone please spell out the formula je lah. Y2 equals to what? Y1. Tak acik jangan tengok formula ini daripada kepala you all sendiri. Y1 integration E integration PX. Ada negatif tak? Ada. Okay, over what? Y1 je. Square dx. Okay, apa bentuk differential equation dia ni? Can someone please spell out? Mesti dalam bentuk standard form betul tak? Dalam bentuk standard form dy dx plus p of x second derivative of y with respect to x plus dy dx, if I'm not mistaken, something like that, right? Sekejap, saya nak padam. Mana pen saya? Standard form dia apa? Ingat tak lagi you all? Ini saya nak study untuk exam sebenarnya ni ke you all ni? Dy dx plus q of x y, betul? Equals to something lah kan, betul? Betul tak? Equals to f of x macam tu. F of x macam tu kan, belah kanan kan, betul tak? Betul tak ni? Betul. So you identify yang penting yang qx kita tak minat yang qx, kita minat yang ni je, yang p of x. Okay, pastikan dia ada formula, dia ada negatif kat sini tau. Kadang-kadang you all terlepas pandang kat sini. Okay. Alright. Dan satu lagi saya selalu cakap ni sebab saya tu dah highlight kan.
itu macam index tau. Kalau macam katalah you ada x to the power of berapa, if I'm not mistaken itu x kuasa 4 ke apa entah. Okay, lepas tu you kuasa 2 kan. Ramai yang buat x kuasa 6 tau. Saya pun macam pelik. Ingat lagi tak kesilapan ni? Ramai yang buat ni kita saya rasa dalam 10, 15 orang juga yang buat benda ni. Saya macam pelik lah. Macam mana x kuasa 4 kuasa 2 jadi x kuasa 6? Okay, by definition of the operation tu, x kuasa 4 kalau kuasa 2 it's like taking the x kuasa 2 tu 4 tu 2 kali tau, macam tu. Faham? So, ini macam darab. Ini maksudnya kalau ada kuasa tu you macam you darabkan lagi sekali lah, dia macam repeating. You are repeating the one in the bracket tu 2 kali macam tu. Okay, so dia jadi x kuasa 8 jangan buat balik siapa buat memang cubit nanti korang. Okay. Macam tu. So tak ada isu x kuasa 4 kuasa 2 jadi x kuasa 6. Saya tak tahu macam mana dapat benda tu. Okay, boleh Boleh tak? Boleh doktor. Kalau x kuasa 4 kuasa 3 dapat apa? Dapat 7. 12. Betul ke? 7 betul ke ni? Alah. Salah. Sepatutnya apa? X kuasa 4. X kuasa 4 3 kali. Ini budak tingkatan 2 dah belajar ni kan benda ni. Masa nak saya tingkatan 2 dulu memang indexing ni hampa ni. Kalau kuasa 3 maksudnya you repeat benda tu 3 kali. X kuasa 4 kali X kuasa 4 kali X kuasa 4. Lepas tu tambahlah dia punya kuasa. 4 tambah 4 tambah 4 dapat berapa? Okay, yang mana salah? Yang pertama tu salah kan? Yang pasal tu tak question mark tu salah ke betul? Betul, salah. Salah, jangan buat. Kalau buat nak kena buat apa? Ketuk ketampi. Tok ketampi seorang-seorang kat dalam bilik. Jangan buat benda ni, salah ni, dilarang sama sekali. Dosa besar dalam matematik. Lepas tu satu lagi kalau fraction, you nak cancel out, ada sign, ada cos, ada benda. Contoh saya tak nak buat kesilapan begini. Katalah di atas ni ada x kuasa 3 y contohlah lepas tu kat sini ada macam mana x kuasa, saya tak ingat macam mana student buat hari tu, x kuasa x kuasa 2 y tambah x ke macam tu lah kan. Tak silap saya lah macam tu. Dia potong, okay ni x kuasa 2 dengan ini x kuasa tinggal x kat sini. Dia boleh potong lagi x ni dengan x ni. Boleh ke buat macam tu? Boleh ke buat macam tu? Tak boleh. Tak boleh, jangan buat. Ni sebab dibuat lah ni saya marah ni. Tak boleh lah, ini student matematik buat macam ni, janganlah, buat malu je nanti orang nak periksa you punya kertas kan. Simple mathematics punya operation tu janganlah buat. Okay. Tapi ramai lah yang buat. Saya pun pelik macam mana, kat mana silap ni tu tak pasti. Jangan buat begitu ya. Boleh tak? Satu lagi. Punca kuasa 2. Yang ni kerap sudah buat ni. Saya pun tak tahu. Saya tahu geram saya nak buat ni. X kuasa 2 tambah katalah Y kuasa 2. Dia buat macam ni tau. Okay, dia pecahkan, excited dia buat. Macam ni, pada punca kuasa 2, Y kuasa 2. Boleh ke buat macam ni? Tak boleh doktor, haram. Haram jangan buat. Siapa buat ni sudah matematik buat memang kalau budak kecil saya cubit dah ni. Tak boleh. Jangan buat macam ni. You tak boleh pecahkan kuasa 2 tu asingkan. Dia macam satu package tau. Yang ni tak boleh diringkaskan begini. Okey, dan yang paling mudah ini jangan. Saya cross maknanya saya tak benarkan you buat begini. Okey, satu lagi ada katalah A kuasa 2 macam mana A tambah B and then kuasa 2. Yang ini ada yang buat begini. Boleh ke tak boleh? Haram. Haram juga Nabi dah pesan dah haram, jangan buat begini. Ni salah, tak betul. Okay, you kena buat macam mana? A tambah B kuasa 2. Sepatutnya you sabar sikit. You kembangkan dulu. A tambah B. Kan saya kata kalau kuasa 2 ni, you are repeating the same factor again. Alright, 2 kali. So you have A plus B. And then you expand the
benda ni by simply taking the product of each of one of the element dalam faktor tu. A darab A kuasa 2, A darab B jadi apa? AB tambah AB jadi apa? 2AB kan? Ini yang betulnya begini. Okay, yang betulnya begini. So jangan buat begini. Yang ni saya cross lagi, maknanya apa? Haram. Haram. Jangan dibuat. Siapa buat memang kena buat. Cubit nanti korang. Okay. Alright, so dapat benda tu. Okay, boleh faham Boleh faham ke tak ni? Boleh, Doktor. Saya seram tau kalau you buat benda ni. Saya macam budak matematik buat benda ni salah. Tak boleh. Memang tak boleh diterima benda ni. So jangan buat, tapi masih ada yang buat. Dalam test yang pertama, dalam test yang kedua hari tu pun ramai lagi masih lagi ada idea yang begini. Okay, biasa saya bulat-bulatkan tu, you all tahulah siapa-siapa yang tahu saya komen dalam paper masing-masing tu, maknanya jangan buat begitu. Yes, I was surprised. Yang ini sebenarnya paling ramai buat. Yang saya cerita pasal tadi tu lah, X kuasa 4, kuasa 2 tu jadi X kuasa 6. Saya kata, you all ni tiru ke apa? Ini dalam matematik kita panggil silly mistake lah. Silly mistake maksudnya mistake yang tak sepatutnya buat. Okay? Tetapi ramai yang buat. Ini macam copying your friend's work, boleh ke? Boleh. Ini nasihat ikhlas lah daripada saya. So bila saya tengok ni macam rasnya nak bagi makan, sebenarnya nak bagi makan tapi tak boleh bagi makan sebab kesilapan tu terlalu obvious. Okay, alright. Cerita apa tadi entah? Cerita pasal tu tadi, kesilapan tu. Okay, and then untuk topik higher order tu macam biasalah, you nak cari, nak tentukan sama ada dia linearly independent or independent, you boleh apply Wronskian. Okay, Wronskian saya rasa by now you tak ada masalah dah sepatutnya kan. Kita dah discuss reduction of order, kita dah discuss the three technique that can be used to solve the differential equation. Okay, satu lagi ada topik Cauchy-Euler kan, kita dah belajar sebelum ni Cauchy-Euler, tapi hari tu saya cuma bagi equation, saya tak nyatakan dia punya specifically soalan-soalan yang melibatkan Cauchy-Euler. Tapi saya dah nyatakan lah ini bentuk Cauchy-Euler bagaimana, macam mana nak selesaikan. Kalau Cauchy-Euler nak selesaikan, you kena tukar dalam bentuk standard form. Okay, Cauchy-Euler differential equation ni asalnya dalam bentuk, katalah if I talking about second order, so you have ax squared y double prime plus b x, right? Y prime plus c y equals to a function in terms of x. Okay, now if you were to solve this equation, you boleh gunakan what we call the variation of parameter technique. Variation of parameter. Okay, but make sure the equation is expressed in standard form. Standard form means the coefficient of the highest derivative is 1. So in this case, what you do is you divide all the term dengan the coefficient, the function which happens to be a function. You dividekan all the terms dengan yang itu. So you akan dapat the standard form is y double prime bx over ax squared y prime plus c over ax squared y equals to q of x over ax squared. Mesti dalam bentuk standard form. Jangan lupa ramai student dia Cauchy-Euler nak dapat f of apa dia punya function tu, ambil je yang ni. No, you kena pastikan dia dalam bentuk standard form. Ini dalam bentuk general. Dalam bentuk general saya bawa macam ni. Dalam bentuk general maknanya yang ini akan jadi you punya f of x. Okay, dan kita tahu dia punya solution tu you kena dapatkan dia punya y1, y2 daripada from
the corresponding YC dia. YC sebab YC dia dalam bentuk begini, maknanya you akan dapat homogeneous differential equation dia adalah AX squared. Ini penting sangat-sangat ni, saya ingatkan banyak kali dah. Alright, plus BX dy dx plus CY equals to 0. Daripada sini dapatkan dia punya solution bagaimana, tukarkan pada dia punya characteristic equation dalam bentuk apa tadi saya dah discuss. You have what? AK squared plus B minus A K plus C equals to 0. Lepas tu dapatkan dia punya solution. Okay, solution dia apa? YC sama ada dalam bentuk C1 x to the power of K1 plus C2 x to the power of K2 ataupun depending on the roots lah. Kalau root dia yang tadi saya cerita ada 3 jenis tu kan, dalam bentuk begini. Ni kalau repeated ni dah ulang banyak kali ni, kalau salah juga tak tahulah cakap log x. Okay, ataupun kalau the roots are complex, siapa ingat ni kalau complex root, apa entah dia punya tu, x to the power of p kan, lepas tu C1 cos apa? Q. Macam ni betul? Ingat tak? Tak ingat lah tu. Samar-samar doktor. Samar-samar lagi. Aduh, masih samar okay. Ini bergantung pada roots root dia berapa apa dia. So selesaikan yang ni dulu. Dapat yang ni barulah you tahu you can identify the specific Y1 dengan Y2. Betul? You dapat Y1 yang tu and you have already identified the f of x, then only you can apply apa? The variation of parameter tu kan. Siapa ingat lagi variation of parameter? What will be the first step? Finding the Wronskian, isn't it? Yes. F1, F2 and then F1 prime, F2 prime. F2 prime, betul. Dapatlah dia punya tu. Okay, how about the second Wronskian? Ada 3 Wronskian yang kena cari. Second Wronskian, you just replace the first column dengan 0 and f of x. F1. Ini pun ada ramai juga yang tersilap. Saya pun tak tahu macam mana dia, tak tahu lah. Anyway, saya doakan you all tak lupa lah benda ni Alright. Okay, how about the jap, start dengan satu lah dulu. Okay. Yang kedua, Wronskian yang kedua ni, yang ketiga lah sepatutnya kan. F1 F1 prime 0 f of x. F of x. Okay. Alright. So lepas tu siapa ingat lagi? Ni banyak kali pulang ni. U kan, cari U, betul? If you want to cut the story short, U equals to what? U1. Integration of W1 divided by W2 kan? Tak? Betul tak? Betul. Sorry, betul. Salah ni. Apa yang silap? Divide dengan U. W1 over W. Yes. Okay. Okay, dapat benda ni. Dapatlah benda ni. Lepas tu you form lah dia particular integral. Kan? U1, Y1 plus U2, Y2. Then finally the general solution. Okay, general solution dia akan take the combination of the two. Betul tak? Begitu. Okay? Boleh faham? Ingat lagi? Alright. I think saya berhenti dulu sampai setakat ni. And then esok kelas macam biasa, macam waktu biasalah petang saya akan pilih beberapa soalan lah untuk kita discuss kemudian. Ini kita dah discuss dia punya dapat revision sedikit. Hopefully esok lebih lancar lah untuk you all Right, okay. Ini pun ramai yang tak datang, saya pun tak pasti. Masih apa ni? Ada yang terlibat sembelih lembu lagi ke? Ada kat kampung lagi lah ni. Supaya online Nabil balik kampung kan Nabil? Tak doktor, dekat college. Study je lah Nabil
Betul. Okay, baguslah tu. Okay. Alright, dia kena berkorban juga, betul tak? Belajar berkorban. Saya dulu belajar tak balik kampung, tak ada duit nak balik kampung. Duduk je lah dekat universiti tu. You all ni boleh balik-balik, kejap ni kan. Okay, alright. Okay lah, saya rasa saya berhenti dulu kat sini ya. Hopefully you ada dah ingat balik apa yang mula besok saya bagi soalan. Nanti saya tanya seorang-seorang nanti. Saya tanya you all macam mana nak buat soalan-soalan tu. Okay, soalan exercise. Alright, okay. Thank you everyone. I'll see you tomorrow then insyaAllah. Thank you, Doktor. 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 Jangan lupa tick your name at your future.